Salam sejahtera pagi ni. Sekali lagi kita berada bersama-sama dengan saya dalam slot ataupun segmen yang kita buat setiap hari, setiap pagi, 8.30 pagi, iaitu sarapan minda momentum. Alhamdulillah, hari ni kita ada satu lagi topik yang saya rasa akan membangkitkan anda punya minda. Sebab tu nama dia sarapan minda momentum. Sebab kalau kita punya fizikal perlukan sarapan dalam bentuk makanan setiap hari, sama juga dengan kita punya mind. Okay? Bila minda kita dapat diberikan makanan ataupun santapan yang betul, maka kita akan dapat hasil yang betul, hasil yang kita nak capai. Okay? So saya nak tengok berapa ramai kat sini yang dah bersedia, berapa ramai kat sini dah ready untuk sesi pagi ni. Cek komen. Dan saya juga nak tahulah jika ada yang baru first time pagi ni. Yang baru je first time ataupun kali pertama join sesi kita pagi ni. Okay? Adakah ada yang baru kali pertama? Saya nak tengok. Dia tak keluar pula komen kat situ nampaknya. Kan. Sometimes kadang-kadang bila kita buat FB live ni kadang-kadang kan kita punya screen tu tak keluar komen. Tapi bila kita tengok phone kita ada pula komen tu. Tu biasalah kita kena ingat Facebook tu dicipta oleh manusia. So bila dicipta oleh manusia, dia terdedah kepada banyaklah kelemahan. Samalah juga dengan kita ni Kan bila kita berniaga, bila kita buat sesuatu untuk nak upgrade hidup kita, nak upgrade bisnes kita, kan akan adalah banyak cabaran, kelemahan ataupun benda-benda yang kita buat tapi tak jadi. Yang baru first time join, saya nak ucapkan salam perkenalan. Okay, salam silaturahim. Bagi yang dah lama dan dah join banyak kali, saya juga nak bagi salam kesetiaan. Salam orang yang yalah saya hargai, saya sangat appreciate anda adalah orang yang setia, konsisten nak belajar, konsisten nak berjaya. Walau apa pun berlaku, anda tetap juga konsisten nak belajar. Okay? Dan jangan lupa, macam biasa, hidup kita mesti beri manfaat kepada ramai orang. Maka kat situlah ada bukti sama ada kita ni adakah kita orang yang percaya kepada prinsip konsep what you give you get back. The more you give, the more you get. Adakah kita orang percaya pada prinsip tu? Kalau kita percaya pada prinsip tu, kita tekan butang share supaya ramailah sahabat-sahabat kita yang dapat sekali join pagi ni. So pagi ni topik saya adalah saya nak bercakap tentang haters. Okay, tahu haters? Kan? Jadi topik tu adalah macam ni. Haters kita tahu adalah orang yang tak suka kita. Orang yang cuba blame kita. Orang yang cuba bunuh semangat kita. Orang yang cuba pastikan kau tak akan berjaya. Aku mesti pastikan dia ni terduduk. At least kalau dia tak berjaya bisnes, kita lemahkan dulu semangat dia. Kita lemahkan dulu mindset dia. Maka akan adalah banyak-banyak benda yang haters ni akan buat. Betul ke betul? Siapa yang ada situasi macam tu? Dan peringkat haters ni pula, dia bermula seawal bila kita dah mula berniat tu je. Aku nak berniaga, aku ni nak upgrade diri, aku tak nak hidup dalam keadaan macam ni, dalam keadaan yang susah. Dan the moment yang bila anda tetapkan benda tu je, dia mula jalankan kerja dia. Haters ni dia adalah ibarat macam staff kita, tim kita yang buat kerja secara sukarela. Dia ni tak payah bayar gaji. Dia ni tak payah bayar gaji, dia ni tak payah nak punch in kau berapa, punch card kau berapa, tak payah. Dia memang akan bekerja 24 hours. Kadang-kadang dia akan kerja 28 jam. Okay, kadang-kadang dia akan bekerja selama 28 jam. Dia tak kisah, kau tak bayar gaji pun tak apa. Dia tetap akan jalankan tugas. Dan tolong share dengan saya, anda rasalah. Okay, you all rasalah agak-agaknya. Apakah kerja haters ni? Apa kerja haters? Apa tugas dia? Kita kena kenal dulu Macam selalu saya cerita, sistem contoh siapa yang buat, ada HQ, ada agent, kan stokis. Kita selalu cerita tentang HQ tugas dia apa. Stokis, agent ni tugas dia apa. Kali ni kita ni sebagai business owner ataupun orang yang menjalankan bisnes, kita ada haters. So apa tugas kita? Apa tugas haters? So kita nak kena tahulah kat situ. So bila kita tahu senang sikit, sebab kita nak tengok ramai orang akan ingat haters akan bantu dia gagal.
Tapi macam mana kita boleh pusing, kita boleh tune in pagi ni, menjadikan haters lah punca kepada kejayaan anda semua. Macam, kan, kita nak kena tukar. Kita jangan macam membiarkan dia hanya sekadar menjatuhkan kita. Apa kata kita tukarkan haters ni menjadi sumber kejayaan. Alhamdulillah, sebelum saya nak start benda tu, saya nak cakap saya baru balik daripada Penang. Kita baru habis program dengan Ultimate Plus, Ultimate Circle Mentoring kita di Pulau Pinang. Baru je habis. Semalam saya baru je sampai daripada Pulau Pinang. Alhamdulillah kita dapat spend masa dengan hampir 50 orang Ultimate. Ada banyak activities yang kita buat, ada banyak pengisian yang saya rasa macam banyaklah learning point yang saya sendiri pun belajar. Saya sendiri pun belajar banyak perkara. Tim saya pun belajar banyak benda dan cuma oleh kerana terlampau keletihan sangat, kepenatan, saya tak tahu tiba-tiba semalam saya sampai daripada Penang, tiba-tiba kaki saya injured. Okay, terutama, dan bila malam tadi pas saya panggil tukang urut saya, dia kata maybe ni sebab kasut. Kan, berapa hari ni kita pakai kasut yang agak ketat, kasut yang agak, tahulah kita punya tema business suit. Business suit. Jadi pakailah kasut yang agak tajam depan dia. So menyebabkan tiba-tiba saya buka je kasut semalam, terus saya ada sedikit masalah nak bergerak kat situ. So hari ni that's why kenapa saya duduk. Saya jarang sebenarnya buat FB live ke, mengajar ke, saya jarang duduk sebenarnya. Tapi pagi ni sebab tak boleh dah nak berdiri, kan? Sebab saya tengah dalam proses recovery dengan cepat supaya saya ada kerja lagi besok. Jadi saya mintalah doa-doa daripada anda semua, insya-Allah. Semoga cepat sembuh, insya-Allah. Doakan saya. Saya pun doakan juga anda diberi kesihatan yang baik, keberkatan dalam rezeki, insya-Allah. Okey? So boleh kita teruskan? Siapa nak saya teruskan? Jadi dia macam ni. So bila kita cakap tentang haters tadi, kan, kita tahu, kan, kita nak kena tahu dulu ciri-ciri dia. Apa kata kita senaraikan dulu 3 ciri haters ni? 3 ciri dia. Dan kenapa dia orang ni sanggup buat kerja macam semata-mata untuk nak menjatuhkan semangat kita. Mereka ni jadi rajin nak bekerja. Dan saya nak cakap, adakah benda ni normal kepada orang? Okay? Satu benda yang saya pegang, ketika mula-mula dulu, bila saya mula berniaga, especially bila kita start buat online. Sebab online ni kita macam terdedah kan kepada orang boleh komen tanpa tengok muka. Kan, sebab ciri-ciri haters ni biasa yang pertama, mereka adalah orang yang menggunakan fake profile. Kalau dalam social media, mereka ni adalah orang yang akan gunakan fake profile. Mereka ni ada setengah yang sanggup buat 10 profile. Muka hidden, nama yang salah, kan, tidak tahu. Kalau kita pergi pada profile dia, pergi pada Facebook dia ke, IG dia ke, kita takkan jumpa nama sebenar. Kita takkan tahu dia duduk mana. Kita tak akan tahu office di mana, dia berniaga apa. Takkan ada. Kita takkan jumpa benda tu. Ini ciri-ciri haters yang tulen. Original haters. Dia sanggup. Apa saja dia buat. Dia sanggup boleh buat 10 profile tau. Semata-mata nak membahan kita, dia sanggup buat 10 profile. Tu ciri dia. Sebab apa? Sebab dia tugas dia adalah, aku mesti pastikan dia jatuh. Dan why? Adakah normal benda ni? So, macam ni saya nak cakap. Bila kita berniaga, dalam dunia macam ni, kita kena menerima keadaan tentang kuncinya namanya redha. Kuncinya namanya redha. Redha ni maksudnya, kita macam, okey, kita macam contohlah, contoh katalah jiran kita kan, contoh jiran kita beli kereta baru. Jenis kalau kita adalah orang yang macam, okey dengan keadaan kita, redha. Oh, rezeki dia, Alhamdulillah. Kalau aku berusaha sungguh-sungguh macam dia pun, insya-Allah aku pun dapat macam tu. Mungkin jiran bisnes anda, sale dia naik, meningkat. Customer dia tiba-tiba melimpah ruah datang. Dan kita punya redha adalah Alhamdulillah kan. Bagus, naik juga sales dia. Kan, kita mula redha tapi dalam masa yang sama kita akan cuba adjust untuk kita pun capai benda yang sama. Tapi kalau haters dia tengok, oh kau naik kau siap. Kau siap, kau tunggu. Kau tunggu aku akan buat sesuatu nanti. Dia macam tu. Tapi benda yang paling lemah, selemah-lemah haters ni adalah, dia banyak cara. Ada setengah orang sampai menggunakan bomo, sihir, na'udzubillah. Kan? Saya nak bagi tahu, saya nak pesan kepada anda yang mungkin anda adalah haters.
Macam mana pun anda nak jatuhkan semua orang. Ini pesanan ikhlas saya. Jangan sampai kita kufur. Jangan sampai berlakunya syirik. Saya pernah dengar almarhum Tok Guru Harundin pernah cakap. Dia kata, kalau aku tahu seseorang tu temankan kawan dia pergi jumpa bomoh, temankan je, teman sahaja. Bukan dia yang jumpa bomoh tu. Dia teman kawan dia, jumpa bomoh. Kalau dia balik, dia meninggal, aku takkan sembayangkan jenazah dia. Okay? Tu nak bagi tahu betapa beratnya orang yang menggunakan bomoh. Tapi saya nak cakap pada hari ini ada haters yang, ni adalah selemah-lemah haters lah. Dia hanya kat social media je. Dia pumpang pun kat social media je. Dia cuba nak jatuhkan semangat kita. Apa saja you buat, semua tak betul. Apa je yang you all buat ni, semua tak betul. Okay? Tapi dengar sini. Pada saya macam ni. Poinnya macam ni. Bila saya mula-mula berniaga dulu, saya pun tak sangka ada orang yang, sebab masa kita tak ada apa-apa, orang tak peduli sangat. Masa kita tidak ada apa-apa, masa kita memang kosong, kita susah, kita macam orang yang broke, tak ada siapa akan kisah. Tapi bila the moment anda mula nampak ada orang kisah tentang you, bermaksud you all punya level ni dah naik satu tahap. Kenapa haters dia tak suka kita? Kenapa dia benci kita? Sebab dia nampak anda di depan dia. Sebab dia nampak you kat depan. Dia dah mula nampak you di depan. Kalau you adalah belakang dia, dia tak kisah. Alah, tak ada apa-apa lah di belakang aku. Sela lagi cenonit sikit. Tapi the moment bila dia mula nampak you all, dia mula nampak you, bermaksud anda ni kat depan. You berada kat depan dia, dan menyebabkan dia macam sakit hati dengan you. Boleh faham maksud saya tu? Tapi, apa yang bagusnya tentang mereka ni adalah, sekurang-kurangnya haters ni adalah orang yang berterus terang. Haters, anda kena ambil yang baik kat sini. Sekurang-kurangnya golongan ni adalah orang yang dia berterus terang, dia tak suka dengan kita. Dia lebih baik daripada kawan-kawan kita yang senyap-senyap cuba jatuhkan kita. Okay? Haters lebih baik. Sebab mereka ni sekurang-kurangnya berterus terang. Aku tak suka kau. Amin, aku bahan kau. Tapi dia sebenarnya lebih baik daripada kawan-kawan kita yang mengaku kawan, tapi sebenarnya senyap-senyap cuba jatuhkan kita. Betul ke betul? You all setuju ke setuju tu? Itu lebih baik tau daripada musuh dalam selimut. Lebih baik musuh di luar selimut yang terang-terang. Aku musuh kau. Aku tak suka kau. Lebih baik. Daripada orang yang senyap-senyap tapi sedang cuba nak jatuhkan kita. Korang faham ni? Dah tag belum kawan-kawan ni? Dah tekan share ke belum ni? Kan? Kalau anda nak berkat insya-Allah, keberkatan ilmu, apa kata sama-sama tekan butang share. Tekan juga ataupun tag juga kawan-kawan anda. Boleh faham ke faham tu? Okay? So tu benda yang saya nak cakap. Dan bila awal-awal berniaga dulu, saya pun tak sangka yang ada orang tiba-tiba nak hate saya. Tiba-tiba je bila kita buat sesuatu, kita buat campaign, or kita buat promotion, or kita buat sharing, tiba-tiba je ada yang macam, tiba ban, kau ni siapa? Kau ni siapa? Kau nak share-share semua ni, kau siapa? Kan? Tiba macam tu. Dan saya juga pernah dapat message direct. Kau ni kenapa? Najib, kau kenapa? Kau kenapa ajar orang berniaga? Kau tak tahu kau sebenarnya sedang melahirkan pesaing aku. Direct je, babe. Ada pesaing haters yang dia direct PM dan belasah balon kita. Dan apa yang dia tak percaya adalah konsep rezeki. Dia mula mempertikaikan kekayaan, kekuasaan Allah SWT, yang mana setiap orang ni sebenarnya dia dah ada rezeki dah. Tapi dia tak percaya. Dia ibarat macam bila kita mengajar orang lain berniaga ni, macam rezeki dia sempit sebab kita mengajar orang lain. Dia rasa macam dia dah tak ada peluang tu. You faham ke faham ni? Okay? Tapi apa yang kita nak buat? Apa yang dan semakin lama dalam bisnes ni, dulu memang saya pun macam, saya rasa macam, kenapa ni? Sebab ciri kedua haters, siapa nak tahu ciri yang kedua? Siapa lagi nak tahu ciri yang kedua haters? Kan? Ciri yang kedua haters adalah mereka nak perhatian you all. Okay? Ciri kedua haters adalah mereka nak kita punya perhatian. So dulu macam mula-mula bila saya kena tu kan, dia kutuk,
dia balon, dia belasah. Dan paling benda yang menyakitkan pada saya lah, saya ni jenis, mula-mula dulu memanglah sakit hati lah bila orang hate kita, orang serang kita. Kita rasa macam, kenapa ni? Apa yang aku buat kat dia? Padahal sebenarnya kita tak ada buat apa-apa. Actually kita tak ada buat apa pun. Tapi dia memang macam tu. Dia nak macam tu. So what happen adalah, saya rasa macam, kenapalah dia nasib kutuk aku? Boleh faham tu? Okay. So apa yang berlaku adalah, saya mula fikir macam, mula rasa nak give up tu, of course kita rasa mula macam sedih, rasa macam tak boleh nak tidur malam. Kita mula rasa macam, aku buat benda tak betul ke? Adakah aku buat benda yang salah? Aku rasa siang malam kot aku bantu orang, aku mudahkan hidup orang, aku cuba bantu orang yang berhutang dapat settlekan hutang dia, aku settlekan orang yang selama ni tak dapat beri belanja pada mak ayah dia, tapi alhamdulillah sekarang dia boleh belanja, dia boleh bagi duit poket. So saya rasa macam, salah ke? So apa tadi yang cakap kedua? Dia nak perhatian. So saya mula macam, saya cuba nak membela diri. Taklah, saya macam ni. Saya cuba macam nak menjawab balik semula. Dan rupa-rupanya haters ni biasanya adalah orang yang kesunyian. Ciri-ciri hater ni adalah, mereka ni adalah orang yang dia kesunyian dan dia perlukan, dia nak perhatian kita. So bila mula-mula tu kan, kan? Mula-mula tu dia macam, lagi kita jawab, lagi kita reply, lagi kita pertahankan diri kita, dia lagi seronok weh. Dia lagi seronok layan. Dia lagi siap panggil lagi kawan-kawan lain, semata-mata nak balon kita. Boleh faham ni? Dia nak perhatian tu. Sebab biasanya hater ni, ciri-ciri dia bukan sekadar ada fake profile, tapi mereka ni adalah orang kesunyian. Selalunya hater ni adalah orang kurang kasih sayang. Mungkin dengan pasangan dia pun dia ada masalah. Dengan ibu bapa dia pun dia ada masalah. Kita kesian. Saya sebenarnya kesian. Saya sebenarnya bersimpati dengan mereka ni. Mereka adalah orang yang sunyi. Mereka adalah orang yang tak boleh, macam tak dapat perhatian yang sepatutnya daripada orang yang dia nak. That's why dia mula cari jalan. Dia mula macam menyalurkan benda tu. Dia mula cari siapa yang dia boleh bahan. So, itu yang berlaku. Kan, dia nak perhatian. Jadi kalau anda yang ada haters, yang pada you yang mula berniaga, you akan rasa macam, you akan rasa macam you nak menjawab. You mula nak jawab. So pada saya macam ni tau. Bila haters cuba mengganggu kita, tak payah cuba nak explain pada dia, tak payah sibuk nak menjawab apa cakap dia. Benda betul yang kita nak kena buat adalah dengan sini. Siapa nak tahu apa benda yang betul nak kena buat? Siapa tahu apakah benda, perkara betul yang kita patutnya buat. Korang ni nak tahu ke tak tahu ni? Nak tahu ke tak? Saya nak tengok berapa ramai yang nak tahu. Komen sikit. Dan terima kasih siapa yang komen kat situ, dah share. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pada yang saya nampak ni, dia tag kawan-kawan dia. Terbaik. Anda memang orang yang baik-baik. Anda adalah orang yang memang saya nampak anda adalah orang yang cuba menyalurkan manfaat pagi ni kepada ramai orang sekeliling anda. Dengar sini. So bila dia macam hate kita, dia akan start panggil kawan-kawan dia untuk belasah kita, balon kita. Perkara betul yang anda buat adalah anda tak payah layan. Anda tidak perlu layan. Anda semua sepatutnya melayan pelanggan-pelanggan anda. Your lovers. Kita ada ramai sebenarnya, instead orang yang benci tak suka kita, sebenarnya ada ramai orang yang suka dengan kita. So kita patut spend masa more kepada orang yang cinta, sayang, memberi kasih sayang kepada kita, terutamanya kepada kita punya pelanggan-pelanggan. Pelanggan ni nak kena layan. Bila pelanggan tanya soalan, kita mesti respon dengan cepat. Bila pelanggan perlukan sesuatu bantuan, kita mesti bantu dia. Haters, letak dia ke tepi, anggap dia sebagai macam api yang bantu kita menyalakan kejayaan kita. We need haters. We need. Kita perlukan dia. Haters lebih baik daripada kawan yang saya cakap tadi. Haters lebih baik daripada kawan yang cuba jatuhkan kita senyap-senyap, yang berpura-pura depan kita. Haters, sekurang-kurangnya dia berterus terang. Anda ingat tak macam contoh kita nak masak air, kita nak jerang air tu, nak bagi dia mendidih. Kita ada api. Sekurang-kurangnya api tu dia berterus terang, dia ada api yang membakar. Dia tak pura-pura jadi air. Tak ada tiba-tiba kita nampak macam dia air tau, tapi kita pegang panas. Nampak ke nampak? Sekurang-kurangnya
Dia ni adalah orang yang berterus terang, aku tak suka engkau. Dan kalau dia ada api, dia adalah akan bantu menyalakan. Akan bantu kita sebab dia macam ni. Kalau anda tengok, kita nak panaskan air, dia panas. Suasana panas tu tak best. Panas tu tak best, tak seronok. Tapi panas itu yang akan menyebabkan air tadi tu mendidih, air tadi tu masak. You all faham ke faham tu? Kan? Enjin kita, dia perlu ada berlaku pembakaran petrol di dalam enjin tu. Lagi panas dia, lagi keadaan tak selesa tau. Pagi kita memang tak selesa. Tapi bagi sebuah kenderaan enjin yang ada api ni tadi, dia perlukan kepanasan tu untuk menggerakkan kereta kita. Lagi panas dia, lagi kuat dia punya tenaga dihasilkan tu, dia lebih panas, lebih laju lah, lebih speed lah sesuatu kenderaan tu nak sampai. That's why bahan api untuk kereta dan bahan api untuk kapal terbang tak sama. Siapa rasa mana yang lagi panas? Anda rasa? Mana lagi panas, mana lagi menghasilkan api yang besar? Adakah petrol ataupun minyak untuk kapal terbang? Of course kapal terbang menggunakan minyak yang lagi mahal, minyak yang lagi berkualiti, dan dia akan lagi panaskan kita. Dia bakar kita. Macam. So nombor 2 poin dia tadi, haters akan nak perhatian kita. Tapi anda tak payah layan. Anda just baca. Kalau anda baca pun, anda relax, bertenang, tarik nafas, istighfar. Saya selalu anggap macam ni. Pada saya, apa yang berlaku, haters buat apa sekalipun, saya anggap macam ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada aku. Kan? Sebab ada orang yang directly cuba buat kita tak selesa. Ada orang cuba menguji kita. So kita macam tak apa, ini semua adalah dia datang daripada Allah SWT. Okay? Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk itu adalah untuk ujian kepada kita. You boleh faham ke faham sangat ni? Sampai kat sini rasa macam sakit hati dengan anda bila dengan haters. Terus terang, apa perasaan anda sebenarnya dengan haters ni? Apa yang you feel? Saya of course, terus terang saya kata, mula-mula dulu saya sakit hati. Tapi sekarang baru saya sedar, saya perlukan orang-orang yang boleh menjadi macam penyeimbang. Kan? Kalau dulu mungkin saya rasa nak give up, tapi satu perkataan je yang saya rasa saya macam dapat satu aha moment. Siapa nak benda tu? Siapa nak saya sharekan pada dia? Apakah benda tu? Apakah aha moment tu sebenarnya? Okay? So saya aha moment satu bila saya fikir macam ni. Rasulullah SAW, sama-sama kita selawat pagi ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah orang yang pemimpin yang terbaik, terulung di dunia. Orang yang dicintai, dikasihi oleh umat dia. Walau macam mana pun, ketika Rasulullah dulu menyampaikan perkara, masa tu belum datang Islam, semua orang suka dia. Tapi bila saat baginda mula mendapat wahyu dan mula menyampaikan kebenaran, orang start tak suka. Orang start tak selesa bila benda-benda yang tak elok dah tak boleh nak buat. So kalau kita buat bisnes yang betul, buat bisnes yang menyeru kepada kebaikan, so kita tak payahlah pelik, tak payah nak heran kalau orang mula tak selesa. Orang mula tak suka dengan kita. Sebab Rasulullah dah wafat lama, beribu tahun. Tetapi sampai hari ini, baginda masih lagi ada orang yang tak suka dengan baginda Rasulullah. Dan baginda masih lagi ada haters. Itu sebaik-baik manusia. Dan bila saya fikir, saya ni siapalah aku ni? Aku ni lagilah manusia yang berdosa. Ada banyak kelemahan. Ada banyak lagi benda yang aku sendiri pun tak buat. Kan? Siapalah aku? Layakkah aku hanya ada pencinta tanpa ada orang yang membenci? Tanpa ada haters? You all faham ke faham ni? Kan? Tapi percayalah, haters ni macam mana pun dia hate dengan kita, satu hari nanti dia akan jadi lovers. Okay? Setengah mereka ni kadang-kadang dah hari-hari bila tengok kita, bila you all tak berhenti, tak stop. Macam saya, lagi teruk dia balun saya, lagi kerap lah saya akan buat FB Live. Okay? Lagi teruk saya di bahan, lagi teruk saya di balun, setengah cakap macam saya ni mengajar orang, tak ada result, tak ada hasil. InsyaAllah saya akan bantu, saya akan tukarkan dia. Saya akan tukarkan kepada benda. Sebab dia
Dia cuba mendakyah kita. Dia cuba memberi kita benda-benda yang menakutkan. Contoh, dia nak pastikan kita fail. Dia nak pastikan kita gagal. So, dia akan cuba dakyah kita. Dia akan bagi poin-poin yang akan menjadi fear. Dia akan jadikan kita ni takut. Takut nak buat bisnes. Takut nak teruskan apa kita buat. Dia nak kita stop. Dia nak kita berhenti. The moment kita berhenti, anda sanggup ke? You all sanggup ke nak cakap depan diorang ni, depan haters ni, wahai haters, aku memang dah give up. Betul lah kau cakap. Anda sanggup ke? Anda sanggup ke nak tunjukkan muka anda ni, anda gagal depan dia? Sanggup ke? No, saya akan tukar fear tadi kepada fuel. So, saya akan start tukar fear, turn fear into fuel. Tukarkan ketakutan menjadi petroleum, menjadi bahan api, menjadi minyak yang akan capai lebih banyak lagi kejayaan. Tukarkan dia. Dalam dunia ada banyak boleh tukar. Air boleh bertukar jadi air batu. Air boleh bertukar menjadi air panas. Sama juga energi yang diberikan, kita boleh tukarkan dia. Faham tak faham ni? Supaya, kan, anda kena buktikan kepada dia. Nombor 3 adalah haters ni cuba nak, ciri-ciri haters je yang saya bagi poin 3. Ciri ketiga haters adalah mereka adalah golongan yang nak buktikan bahawa mereka betul, anda memang gagal. Nombor 3, ciri haters adalah orang ni adalah orang yang nak membuktikan mereka ni betul yang you all akan gagal. So what? Apa you patut buat? Apa yang you patut lakukan sekarang untuk buktikan you boleh berjaya dalam bisnes? You boleh berjaya capai impian. You boleh capai banyak perkara. Sebab kita memang sakit hati dengan haters. But saya nak cakap satu words, satu perkataan pagi ni. The best revenge is success. Kita mesti akan rasa macam, okay, tak apa, aku buktikan. Kita ada macam dendam. Tapi dendam yang baik bukanlah dendam aku nak cocok, nak pukul. Tak. Kita ada macam ada satu dendam, balas dendam. But the balas dendam apa yang paling bagus? The best revenge is success. So you all kena buktikan you all ni boleh berjaya. Apa saja berlaku, apa saja yang situasi yang datang pada kita, kita akan buktikan bahawa aku boleh berjaya, aku boleh bantu lebih ramai lagi orang untuk berjaya. Macam. So apa yang you nak buat untuk berjaya? Adakah you rasa dengan ilmu yang you ada sekarang, you boleh berjaya? Adakah dengan skill, kemahiran yang you ada sekarang, you boleh berjaya? Ataupun you sanggup tunduk depan dia dan menyatakan kat dia, yes, engkau betul, aku memang gagal. Saya nak tanya, berapa ramai sanggup buat benda tu? You sanggup ataupun tak? Kalau anda tak sanggup, komen kat situ, saya bangkit. Kalau anda tak sanggup untuk buktikan pada haters, yang anda ni, anda bukan orang yang gagal, sebenarnya anda adalah orang akan berjaya satu hari nanti. Anda komen kat situ, saya bangkit. Kalau komen pun anda tak mampu buat, anda semudah je dijatuhkan oleh haters. Dan baru 2-3 orang komen yang tak apa-apa, anda akan rasa macam lemah semangat. Anda rasa macam tak boleh nak bangun. Anda rasa macam lemah sangat. Dan kita lupa bahawa kita bertuhankan Allah Ta'ala yang maha kaya, maha penyayang, maha pengasih, maha mendengar apa doa kita. Masalahnya adalah kita ni yang kurang berdoa. Kita ni yang kurang sebenarnya nak dapatkan perhatian daripada dia. Mungkin kita tak jaga solat. Mungkin kita tak jaga aurat. Dan apa kata kita jaga tu supaya kita boleh menarik lebih banyak kasih sayang dia. Dan kita juga tak ikut perintah dia. Suruh cari ilmu. Suruh belajar. Sentiasa belajar. Sentiasa ada guru yang bimbing, yang bantu kita. And then, that's why kenapa untuk bulan ni, saya adakan satu slot edisi Merdeka. RPM nak tarik pelanggan edisi Merdeka. Untuk bantu anda membuktikan kepada orang sekeliling anda, anda layak berjaya. Anda layak merdekakan diri anda. Anda layak merdekakan bisnes. Anda layak merdeka dari segi keuangan, simpanan. You ada saving yang bagus. Anda layak capai lebih banyak impian. Dengan you all belajar. Tak tahu bisnes. Bisnes, isu utama adalah marketing. Isu utama dalam marketing pula adalah tak tahu nak tarik pelanggan. Mungkin tak kenal siapa pelanggan tu.
mungkin tak tahu apa ayat yang pelanggan tu suka. That's why lah kenapa saya mengajak anda merdekakan diri you all dengan pergi belajar dulu. Merdekakan mindset kita. Tell your mindset it necessary to learn. Always learn untuk capai and create more results. So mulakan dulu dengan RPM nak tarik pelanggan ni. Saya nak jumpa anda pada hujung bulan ni. Dan merdekakan diri kita ni dengan ilmu ni. Kalau anda yang masih lagi belum daftar, apa kata mulakan langkah kejayaan dengan menuntut ilmu ni di website kita naktarikpelanggan.com. Naktarikpelanggan.com. Belajar. Saya spend masa dengan anda 2 hari. Totally 2 hari saya spend masa untuk anda belajar, untuk anda capai lebih banyak kejayaan, untuk anda buktikan kepada haters apa yang dia buat sangat berbaloi sebab dia bantu kejayaan anda. Benda yang diorang nak adalah dia nak nampak dia bantu kegagalan you. Tapi the moment bila satu demi satu kejayaan you capai lagi, you capai lagi, sehingga satu hari nanti dia sendiri akan fikir, aku patut follow dia lah. Aku silap lah jadi haters dia. Aku patut follow dia. Alhamdulillah saya syukur juga ramai juga haters saya yang saya tahu dah bertaubat, yang dah kembali ke pangkal jalan, yang nampak kita sebenarnya boleh bantu dia. Dia from haters to lovers. Haters to lovers. Dan hari ni dia adalah mungkin dah jadi platinum saya, dah jadi ultimate saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dan saya dapati kita semakin lama semakin ramai haters menjadi lovers. Dan kita perlukan more haters. Mungkin kita macam kena buat interview terbuka lepas ni. Okay, we need more haters because current haters already turn to lovers. Kita perlukan lebih ramai. Sebab tu saya tak kisah. Saya tak kisah pun. Saya sentiasa mendoakan mereka-mereka yang haters ni, satu, jangan melampaui batas. Nombor 2, mereka kembali ke pangkal jalan. Nombor 3, supaya dia sedar apa yang dia buat akan memberi kesan kepada keturunan dia. So saya doakan dia mendapat satu kesedaran. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, moga-moga kita ni dapat satu kesedaran. Dan saya tak sabar juga untuk nak jumpa anda dalam kelas saya, Nak Tarik Pelanggan. Mudah-mudahan itu dapat bantu anda bina satu level yang berbeza. Bina satu kesedaran yang berbeza. Dan memerdekakan diri kita dan mindset kita terutamanya, insya-Allah. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya tak nak lama-lama. Terima kasih banyak. Ya Allah, ramainya kat sini yang dah komen, yang dah share. Saya ucapkan terima kasih banyak. Spend masa dengan saya setengah jam pagi ni. Mudah-mudahan anda diberi kekuatan. Anda diberikan konsistensi. Anda diberikan kesihatan yang baik. Anda diberikan rezeki yang melimpah ruah, berkat dunia akhirat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jap. Lupa. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyertai Snap and Win, yang follow, yang datang pada jelajah ke bas kita. Kita ada sewa satu bas, bas Ultimate Plus dan Najib Asaduk. Terima kasih pada yang hadir di Stadium Batu Kawan, di Ipoh, di Shah Alam. Terima kasih di Bertam Pulau Pinang yang datang. Kita dah bagi buku free. Nantikan pengumuman pemenangnya nanti pada hari Selasa nanti dalam sesi Talk to Najib. Kita ada beberapa hadiah iPhone and banyak lagi lah yang kita akan hadiahkan yang bernilai RM20,000, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.